Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 2 untuk hari ini. Okey, untuk hari ini kita masih pada tema integriti. Tajuk atau unit kita pun masih lagi sama, iaitu anak yang baik. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.2.3, menyusun dan mencatat maklumat yang bermakna tentang sesuatu perkara. Okey, hari ini kita fokus kepada kemahiran menulis. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat mencatat 4 maklumat dengan betul. Okey, kriteria kejayaan murid dikira berjaya untuk PDPR pada hari ini sekiranya kamu boleh menyusun dan mencatat 4 maklumat dengan betul. Okey, kita tengok pada buku teks muka surat 66. Okey, apa yang perlu murid-murid buat ialah kita keluarkan maklumat daripada petikan di sini dan masukkan ke dalam jadual di sini. Okey, jadual ni memerlukan murid-murid keluarkan perkara yang ada, kemudian berapa wang masuk dan berapa wang keluar berdasarkan kepada petikan di atas. Okey, kena faham dulu petikan, barulah kita boleh masukkan maklumat ke dalam jadual yang berada di bahagian bawah ni. Okey, kita baca terlebih dahulu. Ilis yang jujur. Ilis ke pasaraya dengan ibunya. Ibu memberi Ilis RM10 untuk berbelanja. Ilis pergi ke bahagian alat tulis. Dia membeli 2 buah buku latihan dengan harga RM1.20. Dia juga membeli 2 batang pensel. Harga pensel itu ialah RM1. Kemudian, Ilis menggunakan baki wang untuk membeli sebungkus biskut dan sekotak susu coklat. Dia membayar RM5.70 untuk kedua-dua barang itu. Semasa menaiki kereta untuk pulang ke rumah, Ilis menghulurkan baki wang kepada ibunya. Okey, dah faham maklumat dekat atas ni, kita kena keluarkan maklumat tersebut ke dalam ruangan yang ada di sini. Okey, yang pertama di sini dia dah letak wang pemberian ibu. Wang pemberian ibu RM10. Dan belum dikeluarkan. Itu maklumat yang pertama. Untuk maklumat yang kedua yang ada dalam perenggan kedua ni. Apa maklumat yang kedua yang ada? Dia beli apa? Dia mula-mula dia pergi ke bahagian alat tulis dan dia beli buku latihan. Okey, kat sini sepatutnya kita tulis buku latihan berapa buah? 2 buah. Buku latihan 2 buah. Okey, dekat sini wang masuk tak ada. So, dia hanya keluarkan duit berjumlah RM1.20 untuk membeli buku latihan tersebut. Okey, kita dah catatkan maklumat yang kedua. Yang ketiga, maklumat yang ketiga ialah apa yang dibeli oleh Ilis? Dia beli pensel 2 batang. Okey, 2 batang pensel dia beli. Jadi perkara kat sini 2 batang pensel dengan harga RM1. Wang keluar maksudnya dia belanja. Okey, tak ada wang masuk. Kemudian dia beli apa lagi? Dia beli biskut. Biskut dia beli 1 bungkus dan dikeluarkan ringgit Malaysia RM3.50. Okey, seterusnya. Apa lagi yang Ilis beli dengan harga RM2.20? Dia beli susu coklat. Okey, susu coklat dalam 1 kotak dia beli. Jadi dengan harga RM2.20. Jadi, bila kira keseluruhan ini, kita kira keseluruhan ini berjumlah RM7.90. RM7.90 maksudnya bakinya ialah
RM2.10. Okey, jadi kat sini dah ada jumlah. Jumlah wang masuk tadi RM10. Jumlah wang keluar pun RM10. Setelah baki ni dikembalikan kepada ibunya. Okey, itu cara untuk kita mencatatkan maklumat. Okey, mari kita buat latihan muka surat 72 dan 73. Okey, ini pun mencatat maklumat juga daripada perbualan. Ini perbualan antara Seha dan ibunya. Macam tadi juga kena faham maklumat yang diberi, barulah kita boleh catatkan maklumat aktiviti Seha. Maksud aktiviti ni ialah kata kerja. Apa perbuatan yang Seha buat dari tarikh 27 Oktober sehingga 30 Oktober. Okey. Okey, bila cikgu dah baca keseluruhan maklumat di sini. Maklumat di sini berkaitan dengan aktiviti yang Seha buat semasa ketiadaan ibunya di rumah. So, ibunya bekerja di luar kawasan. Okey, kita baca terlebih dahulu. Baca, fahami dan catatkan maklumat perbualan Seha dengan ibu. Okey. Ini perbualan mereka pada 28 Oktober 2021. Okey. 28 Oktober 2021. Macam mana kita nak tahu maklumat di sini ialah kita kena tahu satu persatu apa yang mereka buat dari 27 hari bulan sehingga 30 hari bulan. Okey. Ini Seha cakap. Semua kerja sekolah telah siap. Latihan matematik yang ditinggalkan oleh ibu juga sudah saya siapkan. Latihan itu saya buat sendiri tanpa bimbingan siapa. Itu yang Seha cakap dengan ibunya pada tarikh ini. Okey. Ini ibu jadi jawab, wah bagus, pandainya anak ibu. Okey, ini Seha pula yang cakap, terima kasih ibu, kami rindu akan ibu. Semalam, semasa menghantar ibu di lapangan terbang, saya berasa sangat sedih tetapi saya tahu ibu pergi demi tugas. Ini ibu dia bercakap, ya, ibu pergi sekejap sahaja. Lusa, ibu akan balik. Jangan lupa buat semua tugasan yang ibu pesan. Okey, kemudian ni Seha cakap, ya ibu tidak perlu risau akan pokok bunga di taman. Pokok-pokok itu saya siram lewat petang semalam. Petang nanti saya akan menyiraminya lagi. Esok dan lusa pun saya tidak akan lupa menyiraminya. Ini aktiviti harian dia maksudnya. Okay, sepanjang peninggalan ibu dia buat aktiviti menyiram pokok bunga. Okey, seterusnya. Ini ibu Seha pula. Terima kasih Seha. Ibu bangga akan diri kamu. Seha jawab, sama-sama ibu. Saya seronok dapat membantu ibu. Tidak sabar rasanya nak menunggu sehingga lusa. Jangan lupa ibu, kami akan menjemput ibu di lapangan terbang pada pukul 5 petang. Okey. Dari sini kita dapat catatkan apa maklumat yang dibuat, apa aktiviti yang dibuat oleh Seha dari tarikh yang dicatatkan kat sini. Okey, yang pertama, pada 27 hari bulan, apa yang Seha buat? Apa yang Seha buat ialah dia ni semalam, maksud semalam tu ialah 27 hari bulan sebab ini tarikh kat atas ni tarikh 28, maksudnya semalam tu ialah 27 hari bulan. Jadi aktiviti yang Seha buat ialah dia siram pokok bunga. Jadi macam mana kita nak catat kat ruang di sini? Kita kena keluarkan aktiviti. Aktiviti ialah kata kerja. Jadi macam mana nak buat? Okey, murid-murid boleh tulis begini. Okey, aktiviti Seha ni ialah yang pertama, satu aktiviti saja, okey, untuk 27 hari bulan. Satu, menyiram pokok bunga. List nombor 1 dekat sini,
menyiram pokok bunga. Okey, itu sahaja aktiviti dia untuk hari tersebut. Okey, kita tengok pula pada hari 28 hari bulan. Okey, dia masih lagi menyiram pokok bunga. Saya dah cakap kat sini, menyiram pokok bunga. Jadi, apa aktiviti sebelum dia menyiram pokok bunga tersebut? Dia dekat sini. Dia dah siapkan tugasan latihan matematik. Jadi, kita kena tuliskan di ruangan kat sini. Nombor 1, apa yang dia buat ialah nombor 1, menyiapkan latihan matematik. Menyiapkan latihan matematik. Okey, yang kedua, aktiviti harian dia tadi ialah nombor 2, menyiram pokok bunga. Menyiram pokok bunga. Okey, pada 29 hari bulan, dia tak ada latihan. Jadi, dia buat aktiviti yang harian dia tu iaitu menyiram pokok bunga. Tulis kat sini nombor 1, menyiram pokok bunga. Okey, untuk yang terakhir, apa yang dia buat? Kita tengok dekat sini. Apa yang dia buat? Ialah menjemput ibunya di lapangan terbang. Okey, jadi kena tulis di ruangan di sini nombor 1, menjemput ibunya di lapangan kapal terbang. Jemput ibunya di lapangan kapal terbang. Okey, yang nombor 2, aktiviti harian dia ialah menyiram pokok bunga. Okey, jadi bila dah keluarkan maklumat kat sini, awak semak jawapan cikgu. Merahkan warna kat sini untuk menunjukkan ini ialah aktiviti yang merujuk kepada kerja yang dibuat oleh Sihat. Perbuatan yang dibuat oleh Sihat. Kan? Latihan menyiram, menjemput ibu dia, kemudian menyiram pokok lagi. Okey. Betulkan kalau ada kesilapan ejaan, betulkan dan dah siap nanti hantar ke WhatsApp cikgu. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya melalui WhatsApp. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum, selamat belajar semua.